pukul berapa bang? Pukul 11. Dah kena awal lagi, balik awal lah. Setiap hari ya? Setiap hari. Okay, memang kita tadi dekat sini je lah. Tak ada tempat lain. Yang food panda ni baru lagi ke? Dah lama dah? Lama dah. Yang dulu rojak, warisan sidik, lapu-lapu pula. Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, welcome back to my YouTube channel. Pada petang ini aku akan tunjukkan apakah modification yang aku dah buat kepada iris warna biru aku ni. Sebab ramai PM aku tanya apakah modification yang aku dah buat pada aku punya iris yang warna biru ni. Untuk pengetahuan semua, aku ada dua iris. Satu yang warna merah, itu yang pertama model 2015, dan yang kedua adalah model 2019. Ni yang warna biru ni. Yang warna biru ni aku ambil yang manual punya 1.3. Warna merah tu, yang tu sebenarnya isteri aku punya, wife aku punya. Yang tu adalah inilah CVT. Aku akan terangkan secara ringkas apa yang aku buat pada aku punya iris 1.3 manual aku yang warna biru ni. Alright. So first aku akan terangkan modification pada bahagian luar dululah. Alright, bahagian exterior. Untuk exterior ni, bahagian yang pillar ni, ikutkan dia punya original colour adalah warna biru. Okay, warna body ni. Actually warna hitam ni aku buat wrap lah. Kiri kanan aku buat wrap. So nampak dia apa? Dia seragam lah. Yang ni getah ni warna hitam kan. Yang ni aku wrap sekali, so nampak warna hitam. Dan aku punya spoiler pun yang ni aku cari second hand. Okay, aku memang cari yang original punya yang warna hitam. Tak perlu nak kena repaint balik ke apa. Dia nampak kontras sikit warna dia, biru dengan hitam. Dan dia masuk juga dengan kita punya warna pillar ni, warna hitam. Bahagian depan pun sama juga. Yang wing depan ni buat di chrome, cat warna hitam. Ni aku cat warna hitam. Yang ni aku wrap dia punya wing ni. Alright, so bumper depan pun aku potong. Aku pasang honeycomb. Ni pun aku buat dengan orang. Location rumah dia dekat Subang, Kampung Melayu Subang. Dia buat pun memang kemas, potong pun kemas. And then dia gam balik tu memang dia buat kemas lah, teliti lah dia punya job dia. Tak nampak macam potong sangat. Dia cairkan balik plastik-plastik tepi ni bagi nampak kemas. Punya honeycomb ni memang cantik, ngam dan nampak clean. Dan aku request juga untuk cat impact bar dekat dalam tu jadi warna kuning. Untuk exterior aku tak buat apa sangat lah. Aku tak ada pasang lips yang bawah, diffuser bawah tu aku tak pasang. Aku plan nak cari yang original body kit. Tepi ni pun, dan side skirt pun aku memang nak cari yang design original punya lah. Kat sekarang pun banyak design. Ada yang Sportivo, ada yang Drive 68. Tapi aku rasa aku plan nak cari yang standard je. Cuma yang bumper belakang ni aku rasa memang nak kena, kalau nak custom ke apa. Sebab iris yang model baru ni dia punya bumper belakang macam agak tinggi compare dengan yang iris yang lama tu. At least kalau iris lama kita boleh beli dia punya belakang punya diffuser tu, so nampak lowered sikit lah. Tapi yang baru punya ni masih belum ada design yang boleh masuk dengan ini. Mungkin maybe nak kena custom. Sekarang pun tengah tercari-cari jugalah macam mana nak bagi nampak lowered sikit bahagian belakang ni. Kalau tak memang nampak agak tinggi. Kalau daripada tepi pun memang dia nampak ternaik. Sebab masa sekarang aku kekalkan lagi standard lah bahagian luar ni. Kalau dah loweredkan kereta dan tukar rim, bagi aku dah cukup dah. Lain tu aku lebih suka untuk upgrade bahagian dalaman lah, dari segi performance apa semua. Ada juga yang lebih minat untuk upgrade exterior kan. Ada yang suka pasang lips bahagian depan bawah tu. Itu dia depends lah kepada cita rasa masing-masing. Okay, so aku akan explain berkenaan dengan rim. Jadi rim ni aku dah tukar. Rim asal adalah rim 14 lah. Kalau untuk model 2019 1.3 manual, Proton akan bagi yang 14 inci saja. Aku dapat second punya. Aku beli second je, aku takkan beli baru. Rim aku takkan beli baru sebab bagi aku rim aku cepat bosan. Kalau beli baru kan rasa membazir pula. So ni design akhir aku beli second je, aku beli dengan orang. Dan selain tu juga ni aku punya rotor disc. Rotor disc ni
yang brand Sanwa. Aku ambil yang slotted punya lah. Untuk suspension, aku tukarkan rim pula. Spring standard, spring asal. Aku tukar dengan spring yang D2 punya. Yang D2 ni dulu aku dapat daripada orang juga. Aku beli yang second. Sebelum ni dia pasang dekat Saga VVT, Saga yang baru punya tu. D2 ni dia memang boleh masuk juga untuk Saga dengan sekali dengan Iris. Depan tu 2 jari dan belakang ni 4 jari lah. Okay, depends kepada tayar aku yang pakai juga. Sebab aku punya tayar ni aku ambil yang 50 pun, yang 195 50-15. Tu spek tayar aku, depan belakang. Kereta aku ni bila dah road memang kena hati-hati sikit lah dekat bumper. Sebab tu wife aku pun dia jarang nak buat kereta ni. Sebab dia tak suka, dia malas nak adjust steering kan, adjust kiri kanan tu, dia nak bagi sagat. Dia selalu bawa yang merah lah. Kalau kereta road ni memang menguji kesabaran lah. Aku punya depan ni pun, dia punya cover enjin bawah tu pun dah hancur dah, tak tahu apa jadi dah. Sebab Iris yang baru ni, walaupun untuk yang standard dia bagi cover bahagian enjin kat bawah tu, dia ada cover. Aku punya Iris yang warna merah tak dapat yang tu. Aku punya tow hook pun memang dah berkarat lah. Untuk bahagian enjin ni, aku punya hood, aku ada buat suatu penambahan, dan bagi aku benda ni sangat menyenangkan untuk semua. Okay, kalau korang tengok, ni aku pasang hood damper kiri kanan. So tak perlu ada dia punya batang ni lah. Ni pun aku cabut sebab dah ada hood damper ni yang boleh support kiri kanan. Okay, aku beli dengan member hood damper ni. Aku boleh provide kan dia punya link IG ke apa. Tapi dia bergantung kepada stok lah. Depend kepada stok. Korang boleh DM tanya dia lah. Kat bahagian engine bay ni aku tak ada buat apa lagi. Aku tak pasang coil intake ke apa lagi, open port ke apa kan. Tapi kat sini korang boleh nampak lah, aku dah masukkan aftermarket punya extractor 421. Dia bergantung kepada korang punya setup, macam mana yang korang punya corak pemanduan, apa yang korang nak. Bukan suka-suka lah, bukan kenapa korang ambil ni, bukan tiru member ke apa, bukan. Sebenarnya kau nak decide pun kau boleh minta advice dengan direct exhaust jugalah, mana yang korang pilih tu. Korang tanya dia apa setup exhaust terbaik kalau nak ada pickup, ataupun kalau korang nak long distance mana yang terbaik. Boleh minta advice dengan kedai exhaust yang korang pergi tu. Tabung jenis apa, pakai yang spiral ke, berapa inci piping. Sebenarnya aku punya exhaust system ni aku dah buat full kali dengan pipe. So bermula dengan aku punya extractor sampai piping, tabung tengah, resonator dan sampai ke belakang muffler aku dah buat full lah. Ni ada twin tip. Barang ni memang aku beli aftermarket semuanya. Ada yang cari online pun ada. Setup aku yang untuk aku punya exhaust ni, memang aku selalu pergilah kedai exhaust tu. Sebelum aku beli apa-apa, aku tanya dia apa best setup kalau nak buat twin tip ni, macam mana, pro and cons dia. Secara keseluruhan extractor aku buat 421. Aku pakai besi putih lah, tak ambil yang stainless steel punya. Dan aku masukkan satu spiral resonator. Aku ambil yang Remus punya. Itu aku beli kat Shopee. Untuk muffler belakang aku ambil Remus juga. Dan dia H-type punya lah. H-type ni maksudnya dia inlet satu dan dia outlet dia 2 lubang. Dari situ aku boleh buat twin tip aku punya exhaust. Ikut apa yang aku sembang dengan kedai exhaust tu. Okay, dia bagi tahu kalau nak buat twin tip ni, kalau boleh jangan buat yang Y tu. Maksudnya dia outlet satu and then dia pecah 2. Yang tu dia kurang recommended lah. Tapi nak buat boleh. Cuma mungkin ada pro and cons dia. Yang tu aku pun tak tanya detail dia. Tapi dia advice aku kalau nak twin tip, better cari muffler yang memang betul-betul dia outlet dia 2 lubang. Korang tengok memang senang kalau ada damper ni. Memang memudahkan kerja kita. Nak membuka dan tutup pun senang. Dia tak terhempas terus lah. Kita just lepaskan pun dia boleh tutup kemas. Kalau untuk tutup hood depan ni ada banyak cara. Ada yang orang dia lagi suka dia letak, lepas tu dia tekan. Kalau aku punya style, aku lagi suka angkat sikit dan aku hempas. Sebab ada yang cakap kalau style tekan-tekan tu boleh kemik kan kita punya hood.
Tapi tak pastilah. Tapi bagi aku lagi prefer hentak macam tu. Tu hanya pendapat aku lah. Okay, lain orang lain cara kan. Alright. Bahagian dalam, basically aku tak ada buat apa-apa modification pun. Bagi aku, bahagian dalam ni aku tak nak sangat kacau lah. Aku tak ada letak apa-apa alas. Bagi aku benda tu safety juga. Okay, kalau kita, yelah aku suka buat cornering, aku suka ambil drift. Kalau aku selalu buat macam tu memang tercampak-campak lah barang atas ni kan. Perfume pun memang aku ambil yang jenis gantung je. Aku tak letak yang jenis atas ni. Nanti benda tu pun dia boleh mengganggu jugalah. Tapi ni kurang sikit lah. Radio pun masih standard. Yang ni pun dulu aku pernah tukar yang besi. Okay, yang besi yang bulat punya. Tapi seksa lah. Seksa, cantik memang cantik. Tengah hari nak keluar lunch, memang melecur tangan. Akhirnya aku pun tukar balik kepada yang asal. Yang asal punya memang nice. Bentuk dia memang ergonomik untuk kita genggam. Memang sedap untuk kita pegang. Kalau yang bulat tu, aku pasang kalau aku yang bulat tu bila aku pegang, lama-lama aku rasa macam lenguh. Sebab dia bulat dan dia macam tak ergonomik untuk tangan kita genggam. That's why aku tukar balik. Dalam pun memang tak ada apalah. Okay. Oh, ni pun masih ada plastik. OBD meter pun aku belum letak lagi. Tengoklah perancangan macam mana. Tapi itulah aku, kalau boleh aku nak biar standard nampak clean depan ni. Cover steering pun aku tak pasang lagi. Okay, yang kereta iris merah, yang tu aku dah letak. Allah. Yang kereta iris merah tu memang aku letak cover steering tu. Yang tu sajalah untuk wife aku, untuk keselesaan dia. Yang tu kalau ada yang tu memang dia grip. Memang cantik grip dia. Memang selesa, sedap digenggam. Cuma aku punya je belum lagi. Bila pasang tu pun nampak kemas jugalah. Bila pasang Alcantara tu. Boleh dapat online je. Korang boleh jahit sendiri juga. Benda tu senang je sebenarnya. Untuk bahagian depan, okay, aku tengok. Yang ni adalah bulb LED yang T10. Okay, yang ni pun aku tukar lah. Aku masuk LED. Biasa lampu ni dia LED warna kuning kan. So ni pun aku tukar dua-dua. Dia jadi warna putih lah. Ni dua-dua aku tukar kiri kanan. High beam pun aku tukar juga. High beam aku ambil yang LED warna putih. So kalau nak high beam tengah speed tu sedap sikit. Untuk lampu reverse pun aku tukar juga jenis LED yang dia kelip-kelip 3 kali. Dia blink 3 kali and then dia stay macam ni. So untuk kabin, cara kekangan aku kalau waktu malam adalah kalau ada barang jatuh ke kat seat belakang memang susah gila nak cari. Sebab kat belakang tak ada cabin light. Jadi alternatif aku beli yang aftermarket punya. Ni yang Besius. Okay, ni dia manual. Okay, tak ada wiring apa. Ni dia magnet. Okay, dia ada tapak dia. Kita lekat punya tapak dekat atas ni. Then kita just letak je, dia melekat. Dia ada 2 mode. Dia punya brightness dia kita boleh setting lah. So ni tutup. And then ni brightness biasa dan dia boleh lagi cerah. Yang kedua, dengan adanya cabin light ni, kalau ada apa-apa barang terjatuh memang mudahlah kita nak cari. Ni contohlah bila aku buka cabin light yang aku pasang ni. So at least boleh nampak lah kita nak cari apa-apa barang terjatuh. Then let's say aku tutup so memang gelap, langsung tak nampak apa. Even kalau aku buka yang lampu depan ni pun terlindung. Yang bahagian yang belakang seat, dia nampak bahagian ni sahaja. Ni memang terang. Tapi untuk bahagian tepi, seat dia jadi gelap sebab dia terlindung kan. Alternatif dia, aku buka yang ni lah. Ok gang, setakat ini saja video untuk kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe YouTube channel Lagu. Thank you. Assalamualaikum. Stay safe. Kita jaga kita. Bye bye.